Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Aku Usman Suhaimi. Okey, jadi hari itu aku akan membuat sedikit video yang mana aku telah dinominate oleh saudara Abdul Qayyum ataupun The JMR nya suruh aku, nya challenge aku untuk buat satu video room tour. Tapi aku bukanlah nak buat room tour, aku akan buat setup tour je. Sebab space yang aku gunakan untuk aku main game terlalu besar. Jadi aku rasa aku siap pandai cover banyak gila. Dan aku akan buat setup tu aja. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan mulakan. Okey, tu adalah router Unify aku yang warna hitam dan putih ya, dan aku pakai package speed 100 Mbps dan aku sangat puas hati dengan package tu sebab yang laju dan mempunyai upload speed 50 Mbps yang mana boleh mampu untuk aku stream sampai resolution 1080p dan memang cukup bagus lah, sangat-sangat berpuas hati. Okey, dan itu adalah aku pun botol air, semuanya adalah air minuman, dan kita sebagai manusia ataupun gamer ataupun streamer sepatutnya kita stay hydrate. Okey. Jadi aku nak mengajak semua untuk stay hydrate, pastikan kita cukup minum air sehari. Cikgu aku ataupun ustaz aku nyamadah sehari kita mesti minum 3.7 liter. Tapi agak susah lah sebenarnya nak capai 3.7 liter ya, sebab aku pun tok 1.5 liter. Entok pun 1.5 liter. Entok aku rasa 700 liter. Tu semua totalnya 3.7 liter. Jadi aku pun sik juga dapat habis semua yang dalam masa sehari. Kadang-kadang 1.5 liter tu sehari. Lebih kurang macam ni lah. Jadi apa pun yang kita buat lah, kita mesti keep hydrate. Okay? Untuk menjaga kesihatan badan kita. Sebab banyak kelebihan mungkin kita minum air. Okay guys. Okay, bergerak kepada yang sebelah tu, iaitu mikrofon aku. Aku menggunakan mikrofon BM800 yang merupakan mikrofon yang budget, yang harganya sampai 100 pun, tetapi kualitinya aku amat berpuas hati. Bagus dah untuk orang yang mula-mula mau stream dengan harga 60 ke 80 macam ni lah. Yang full set termasuknya pun arm tu, nya pun stand pakai tahannya. Jadi aku sangat rekomen untuk orang yang baru mula nak stream, boleh guna. Okay, tu adalah aku pun USB handphone aku untuk aku transfer barang daripada handphone aku ke PC aku. Okay, jadi aku ready kat situ, and aku dah letak 2 gig benda tu yang merupakan pakai ingkah mark. Mun mark kita airnya sejuk, airnya akan dekat atas tu je, nyasik mengalir, nyasik lembab juga. Nyasik kan basahkan benda tu, hanya buat dah di atas tu je. Dan nyasik mengalir lah. Bagus lah benda tu untuk aku letak mark untuk minum air kopi kah apakah. Okay, seterusnya tu adalah aku pun wireless charger. Belkin pun wireless charger. Pakai aku ingkah aku pun handphone. Ataupun aku boleh ingkah pakai nangga komen aku, selalu aku ingkah handphone aku kat situ untuk aku sambilnya cas mun handphone aku low bateri lah. Tu nyasik lah laju gila. Seperti mana yang kita tahu, wireless charger kini tu belum ada gig yang laju. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada aku pun peripheral dulu. Okay, yang pertama keyboard. Aku menggunakan keyboard K70 Corsair K70 Rapid Fire. Okay, keyboard tu adalah keyboard yang sangat baik lah bagi aku, sangat bagus untuk aku. Even ada YouTuber dalam hardware Canuck yang madah yang suka dengan keyboard tu. Keyboard tu menggunakan speed switch, iaitu switch yang berwarna silver, yang featuresnya adalah nya pun tekannya nyasik dalam gila. Nyasik dalam gila mengcompare dengan blue and yang lain. Yang lainnya ada dalam sikit. Tok mesti silap aku 1.2 mm kedalamannya. Mesti silap aku lah. Dan bunyinya pun tidak terlalu kuat.
Aku rasa bunyinya dalam sama dengan red switch. Okay, nak mula dengar yang pun bunyi. Okay, aku sangat berpuas hati dengan keyboard tu Corsair yang RGB, boleh tukar color dan yang full. Okay, yang bukan TKL. TKL seperti mana yang kita tahu, yang setengah aja. Cik Dato, ya TKL keyboard. Okay, seterusnya kita kepada mouse. Okay, aku menggunakan mouse Corsair Glaive. Itu adalah Corsair Glaive yang merupakan mouse yang optical mouse. Okay, optical mouse adalah mouse yang sangat sesuai untuk gaming. Dan kelebihan mouse tu yang ada button situ, pasiannya boleh tukar-tukarnya pun tepi tu. Adalah beberapa gig kita boleh custom. Yang ada 3 gig kita boleh tukar. Tu getah. Ada yang memanjang sikit, yang kena wing lah rupanya. Tapi aku lebih selesa menggunakan getah tu supayanya grip tangan aku. Dan tangan aku sesuai juga lah dengan keyboard tu. Mouse. Mouse tu bagus. Corsair Glaive. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada aku pun mousepad, iaitu mousepad yang berlampu tu, yang ber-RGB tu. Tu adalah mousepad RGB. Namanya Corsair MM800 Polaris Cloth Edition. Okay, Cloth Edition. Jadi nya pun tu surface-nya cloth. Dan kelebihan mousepad tu nya ada sigit USB kat belakang tu. Sigit USB dan nya RGB lah. Boleh tukar-tukar color. Dan mousepad aku yang kedua adalah, aku sure apa nama mousepad tu. Aku rasa MM200 kah ataupun MM100 yang merupakan extended edition. Tengahnya panjang daripada situ sampai ke situ. Nya adalah extended edition. Nya ada beberapa edition. Extended yang normal size dengan adalah sikit lagi aku ingat lah apa size-nya. Okay, baguslah kualitinya. Dah beberapa tahun juga lah aku pakai. Nya still okay. Saya dah rosak apa-apa. Okay, headphone pilihan aku ataupun headphone yang aku guna adalah Corsair Void RGB. Dan tu adalah headphone wireless dan nya ada RGB. Kasih pito. Dan aku dah lama dah pakai headphone tu sehingga kan nya pun ear cup tu tertanggal. Dan aku terpaksa slow tape kannya. Dan nya pun material dalam tu pun malah terguguk juga. Material hitam tu nya terguguk, jadi nya macam uras banyak gila. So untuk mengelakkan benda aku slow tape lah tapi tu supaya nya siap terguguk. Aku pun dah lama juga pakai headphone tu. Okay, headphone tu dianggong oleh nya pun headphone stand, iaitu tu adalah Corsair ST100 juga RGB. Macam biasalah Corsair tu banyak barang RGB. Dan bagusnya adalah nya aluminium. Nya pun pada material tu sangat solid, bagus. Dan nya ada RGB di bawah tu dengan situ. Dan nya ada headphone jack, USB juga ke situ. Yang kelebihannya lah, headphone stand tu sangat solid. Okay, seterusnya kita pergi kepada aku pun speaker. Speaker aku menggunakan Edifier. Hanya ada 2 gig, tu sikit, and kat belakang tu sikit. Dan nya ada controllernya kat situ, dan woofernya ada di bawah tu. Tu nya pun woofer. Edifier aku start lah, model apa? Speaker biasa aja tapi cukup lah. Sebab aku bukan kuat-kuat pun, sebab aku selalu pakai headphone je. So aku pakai speaker yang cukup lah. Cukup-cukup je. Okay, kita pergi kepada monitor. Monitor yang aku guna untuk gaming and streaming adalah Asus ROG Swift PG279QE. Okay, itu adalah monitor 27 inci IPS dan mempunyai refresh rate 144 dan boleh overclock sehingga 165 Hz. Dan response time-nya 4 ms. Monitor tu
adalah memang monitor kegemaran aku lah. Monitor idaman aku dari dulu lah. Dan nya pun ada Nvidia G-Sync. Yang paling pentingnya IPS lah. IPS tu yang kita tahu nya adalah monitor yang boleh keluarkan color yang lebih kacak. Nya pun viewing angle pun kacak. Nya si macam TN. TN nya kan gelap mun kita nang direct P. Tapi IPS tu nya pun color nang kacak. Sesuai untuk production, sesuai untuk orang yang buat Adobe Photoshop, kerja-kerja video lah. Selain daripada gaming, nya pun sesuai untuk buat productivity. Aku pun ada juga lah buat sedikit kerja-kerja video. Jadi aku perlukan lah monitor tu. Dan nya adalah 2K beresolusi 2560 by 1440p. Okay, mun kita orang belum guna 2K resolution, aku suggest kita orang pakai lah, sebab resolution 2K memang nang kacak lah. Cuma nya perlu graphic card yang power sikit lah untuk handle. Sebab makin tinggi kita punya resolution, makin sakit kita pun graphic card nak untuk handle. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada monitor kedua aku, iaitu BenQ. Itu adalah first monitor aku masa aku build PC. First monitor yang aku pakai masa aku build PC, iaitu BenQ EW2440. Ada namanya saya. Itu adalah monitor 24 inci, VA panel. Tapi nya 60 Hz lah. VA panel tu nya antara IPS dengan TN. Okay, paling kacak IPS. Yang kedua VA, yang ketiga TN. VA tu nya pun viewing angle pun okey. Sangat okey. Nya si jadi. Tapi kita orang nampak lah nya pun colors tu macam tu IPS tu nya pun black is more black. Tapi VA tu blacknya ada kebiruan sikit. Mendengar dari situ lah. Okay. Dan seterusnya aku pun joystick. Joystick tu aku pakai bila aku main game lomba kereta lah selalunya. Sebab aku memang dari kecil main game lomba kereta menggunakan joystick. Dan game lain aku berapa biasa gila lah pakai joystick. Itu adalah Logitech F710 F710 tu wireless joystick. Nya ada vibration, nya ada analog. Sangat bagus. Aku engkah USB nya kat belakang tu, dekat keyboard aku. Okay, biasanya aku main game racing memang pakai tu. Okay, seterusnya tu adalah webcam Logitech C922. Aku pakai webcam tu lah untuk pola video kah, untuk tangkap gambar rimpun kah. Okay, seterusnya kita bergerak kepada the thing that menghidupkan semua tu, yang menghidupkan game aku, yang menghidupkan aku pun stream, iaitu tu my body, my PC. Okay, PC tu nya diingkah di dalam casing yang sangat bagus dah. Dan tu merupakan casing idaman aku. Tu adalah Fantex Evolve X. Casing yang aku memang suka lah untuk tangga. Dan casing tu premium. Sebabnya pun materialnya tak boleh dengar. Boleh dengar sih? Nya aluminium. Okay, casing tu nya ada dekat depan tu. Yang bestnya nya ada 2 USB 3.0, kayaknya ada USB Type C kat situ. Tu macam biasa, mikrofon dengan headphone jack. Kayak tu adalah pakai tukar lampunya. Okay, warna pilihan aku ialah seperti yang kita tengok, aku pilih warna hijau. Tu nya boleh tukar color. Boleh tukar color dengan boleh tukar patternnya. Untuk patternnya selain daripada tu
nya pun RGB dekat tepi tu ada juga. Yang lainnya tu adalah RGB casing tu. Phanteks Evolve X. Okey, kita lihat dalam PC. Dalam PC tu, spek PC aku sempat buka besar gila. Spek PC tu adalah aku menggunakan motherboard Maximus Hero 9, Maximus Hero 9. Dan prosesor aku adalah i7 6700K. Kini tu aku berada di stock speed dan aku pernah overclock prosesor tu sampai 4.7. Nya stable bila aku stress, tapi bila aku edit video dalam Adobe Premiere nya pandai crash. Aku dah stress nya 20 minit nya stable. So aku bermain-main lah dengan overclock. Aku pun baru belajar juga sebenarnya overclock. Okey. Prosesor saya disejukkan menggunakan AIO ROG apa nama dia? ROG Strix LC360. Okey. Nya 360. Ada 3 GB kipas atas ya. Kipas 120mm. Sebenarnya kipas tu nya RGB, tapi disebabkan aku pun motherboard seeda ARGB header, adjustable RGB header. Tu sebab motherboard lama. So nya seeda ARGB header. So aku cepat nak menghidupkan lampu RGB kipas tu. Tu radiatornya 360 radiator. Okey, seterusnya aku menggunakan RAM G-Skill Trident Z Royal berwarna silver 16GB 2GB 8GB kit yang speednya 3600 MHz. Okay. RAM tu pun aku suka sebabnya awesome, nice looking dengan ada kristalnya. Nama pun Trident Z Royal. Ni ada 2 color sebenarnya, silver dengan gold, tapi aku pilih silver. Okey, seterusnya di bawah cooler tu ia adalah SSD SATA M.2 SATA, tapi 120GB je lah untuk aku pun Windows. Dan aku ada 2GB di bawah ya. Hard disk Seagate 1TB, Seagate 1TB juga. Seagate Western Digital Black. Okey, yang seterusnya yang kita orang dengar melintang tu adalah GeForce RTX 2080 Ti Strix, Asus ROG Strix. Tu adalah yang apa dia? Yang power lah dalam PC tu. Lebih kata nya mempunyai VRAM 11GB dan aku suka lah. Aku pilih Strix sebabnya pun lookingnya nya sangat minimal minimalistic nak macam ni. Okay, nya colornya hitam matte black. Nya simple je dan nya ada 3GB kipas. So tu adalah kad yang sesuai untuk kita overclock. Jadi kad yang aftermarket sesuai untuk kita overclock. So bagi sesiapa yang menggunakan AIB card ataupun aftermarket card, kita mesti cuba untuk overclock. Sebab apa guna kita beli aftermarket card mungkin kita ship overclock tu sih. Ya, bak kata J2Sen lah dalam YouTube-nya. Jadi tapi aku sendiri pun belum pernah get overclock lah. Tunggu dulu sebab aku nunggu aku nak upgrade sebenarnya. Aku pun prosesor ya dengan motherboard. Sebab prosesor aku terlalu outdated. Bila dah upgrade kelak kita akan try overclock aku pun my body. This my body RTX 2080 Ti. Dan aku menggunakan Corsair power supply RM750 saja. Sini pagilah.
Aku pun power supply 750 watt. Dan casing aku ada 2 EG intake fan ke depan tu 140 mm 2 EG, and belakangnya Seagate 140 mm exhaust fan. Okay, dan aku menggunakan kabel sleeve yang berwarna hitam hijau. Seperti mana yang kita orang tangga, aku pun set up nang colornya hitam dan hijau. Melainkan monitor tu je lah, hanya ada red accent sikit. Okay. Okay, di atas PC aku tu ada beberapa untuk teman-teman kita orang. Casing tu adalah hadiah bini aku yang beri kepada aku. So aku sangat hargai lah hadiah tu. Dan terima kasih my wife for this gift. Aku sayang casing tu. Casing tu nang sangat bagus. Tong boleh bukanya pun side panel macam ni aja, senang je. Yang siap ada penutup untuk kabel management. Bagus tu casing tu. Tu aku siapa tapok lah. Tu lah sebenarnya nya pun yang aku pun radiator ARGB dek. Tu nya sebenarnya nya pun pakai masukkan dekat header dek. Aku rasa tu lah ataupun tu. Disebabkan aku si dapat nak pasang dekat motherboard ku, tu aku biarnya kat belakang tu je lah. Okay, tu sebenarnya yang berlaku di belakang. Nampak kabel-kabel. So casing tu nya menutup kabel. Situ adalah tempat kita ingkah kita pun SSD. Tu. Di bawah tu pun ada. Ada tempat pakai ingkah SSD. Tu. Bagus dah. Casing tu sangat bagus. Di nama Fantech tu nang nya dengar lah kata-kata user. Okay, seterusnya di bahaya ada printer. Printer pakai aku dengan bini aku kepala kerja lah. Macam biasalah. Kita pun kadang-kadang perlukan printer kan. Okay, seterusnya kita tangga kepada aku pun kabel management. Aku ada buat kabel management sikit lah. Nyasik lah, kemas gila. Tapi aku try. Oh ya, bunyi printer. Okay, belakang tu aku pun kabel management. Aku akan clipnya menggunakan tu. Aku clipnya menggunakan tu. Tak macam velcro strap. Ada 1, 2, 3, 4. Kat di bahaya ada signum yang sama macam dengan koyum. Koyum pun ada ingkahnya pun signum tu dekat di bawah mejanya. Okay, aku ada ingkah sikit lah. Nun aku pun monitor pun brick. Ada 2 gig, 3 HDR, 3 ujungnya. Okay, yang atas tu kita ada figure Lego. Tu adalah Kylo Ren, dan tu adalah Sith Trooper, dan tu adalah kapal yang ada dalam Star Wars Rogue One. Tu bukan aku pun lah, tu anakku pun. Aku minjam ke kata PC. Sebabnya kacak lah kata PC. Nak. Okay, setakat ni aja aku pun setup tour. Jadi harap dapat memberi sedikit banyak idea kepada kita orang, dan mun ada sebarang suggestion yang kita boleh utarakan kepada aku, kita boleh komen, boleh pandangan aku. Dan untuk challenge yang seterusnya, aku nak nominate Sultan Shah untuk polahnya pun setup ataupun room tour. Jadi rasanya setakat tu je lah aku pun video, dan aku ingin nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin kepada semua kita orang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.